الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Harap penonton-penonton di luar sana berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Jangan lupa jaga SOP anda sepanjang musim PKP ini. Okay, so hari ini Talk to Happy Dentist kita akan bersama-sama dengan Dr. Ifan. Apa khabar doktor, sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, so sebelum kita teruskan Talk to Happy Dentist hari ini, kita roll VT sedikit mengenai dengan Dr. Ifan.
Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Saya berlulusan daripada Mahkamah Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih klinik pergigian Happy? Pertama, klinik pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih. Saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan ramah dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Dengan ini saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan veneer. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit. Nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan doktor gigi. Kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang je. Bye. Okey, tu sedikit sebanyak mengenai Dr. Irfan. So, hari ni Talk to Happy Dentist, doktor, kita nak bincangkan tajuk berkenaan dengan berapa pentingnya alio pada manusia. Okey, tapi sebelum tu, pada anda semua jangan lupa like and share FB Klinik Pergigian Happy. Anda akan berpeluang memenangi voucher RM10, screenshot dan boleh buat WhatsApp kami di 014-918-4425. Jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan, boleh saja komen di bawah ataupun DM FB kita ataupun Instagram kita. Nanti kita akan reply satu persatu lah. Okey doktor, apakah peranan alio ni pada manusia? Okey, Assalamualaikum semua. Salam PKP dan salam tahun baru lah. So, hari ni kita nak bincang pasal alio. So, alio ni memang dari kita lahir sampai sekarang, alhamdulillah kita ada alio. So, apa jadi bila kita ada masalah dengan kekurangan alio ke ataupun alio macam dijangkiti ke. So, hari ni kita nak bincang pasal itu alio lah. Okay. So, apa maksud alio? Alio ialah renjisan dari alio, dari kelenjar alio yang dilepaskan ke dalam mulut lah. Okay. So, apa komposisi alio ni? So, pertama sekali dia mengandungi mucus. Mucus tu dia macam pembawa lah, pembawa nutrisi, pembawa enzim, pembawa pencernaan. Sebab dalam mulut pun dia dah berlaku pencernaan secara kecil lah, sebelum dia sampai ke perut. Okey, so bila kita lihat gambar tu, okey, kita punya kelenjar alio ni terbahagi kepada 3. So yang paling besar sekali namanya parotid gland lah. Ni letak di pipi kita. Okey, selain tu kita juga ada sublingual dengan submandibular lah, kat bawah kita punya rahang ni. Okey, so yang memainkan peranan yang penting parotid gland lah. Dia mengeluarkan renjisan alio yang cair. Okay. So dia kebanyakan dalam mulut kita berasal dari parotid gland lah. Okay. Untuk submandibular dengan sublingual dia mengeluarkan renjisan alio yang pekat. Okay. Kita nama dia serous saliva lah. So berdasarkan lokasi
kelenjar alio ni kita boleh tahu kalau kononnya tiba-tiba pipi bengkak ke apa, kemungkinan untuk diagnosis jangkitan kelenjar alio pun boleh dilakukan sebab location of the gland lah. Okay, so dalam masyarakat kita yang paling sekali terjadi ialah beguk lah. So apa tu beguk? So beguk ni ialah jangkitan pada kelenjar alio. So masa ni lah bila nak telan alio pun sakit lepas tu demam so tak ada sebab selera makan lepas tu bila kita jumpa orang macam ni kita kena jauh sebab dia bila diorang bersin semua dia boleh jangkit kat kita. Beguk boleh senang berjangkit senang berjangkit sebab dia merupakan kelenjar alio. Jangkitan pada kelenjar alio disebabkan oleh virus. So nak tahu apa virus tu? Okey, boleh doktor terangkan apa virus kena tu. jawablah soalan. Okey, so bila kelenjar alio kita bersin, so dia boleh tinggal kat orang. So kalau ada virus lagi senanglah nak berjangkit. Sebab tu kita perlu ada jarak antara pesakit beguk dengan yang sihat lah. Sebab tu kalau macam bersin orang suruh tutup mulut betul? Sebab alio tu itulah dia tempat mengandungi pelbagai bakteria kotoran kan. Sebab tu alio ni mengandungi enzim yang dapat mematikan bakteria tu. Sebab tu pentingnya alio dalam kita punya mulut lah. Sebab tu bila kita bersin semua kena tutup mulut lah sebab alio bergabung dengan bakteria dalam mulut lah. Okey, contoh kan macam apa orang kata kaitan alio dengan gigi palsu ni doktor. Contoh macam apa fungsi alio ni, contoh kan macam dengan gusi kita, apa dia punya orang kata kaitan dia. Okey, so pertama sekali gigi palsu dengan alio ni sangat penting untuk memberi cengkaman pada gigi palsu tu lah. Okey. Maksud saya tentang cengkaman ialah memastikan gigi palsu tu tegap di tempat yang kita letak lah. So kalau kononnya mulutnya kurang alio, bila letak gigi palsu, dia tak dapat menghasilkan satu lapisan kita panggil air yang dapat memegang gigi palsu tu. Sebab tu kalau mulutnya kering, dia susah untuk letak gigi palsu. Maksudnya kalau macam mulut kering tu dia senang melecet sebenarnya doktor? Dia senang melecet. Okey, so kita bila tengok gambar ni kan. Okey, so gambar pertama tu merah kemerah-merahan. Merah. Sebab tak ada alio dia akan bergeser dengan pipi semualah menghasilkan kemerah-merahan begitu. Lepas tu kita nombor 1 dan 2 tu lidah, nombor 3 tu tu bawah lidah. So bila bawah lidah dia nampak kemerah-merahan dia panas. Ini macam yang kira kurang pasien yang kurang air liur lah kurang air liur. So nanti kita bincang sebab-sebab kekurangan air liur lah. So nombor 4 tu bila kurang air liur, so bakteria akan ligat lah. Bakteria makin ligat sebab dia dah tak ada yang mengawal dia. Alio ni mengandungi enzim yang dapat merosakkan dinding bakteria. Sebab tu dia senang mati. Lepas tu nombor 5 kita nampak banyak lubang lah. Sebab bila bakteria alio tak ada, bila bakteria tu lekat pada gigi, dia tak dapat dibuang. Sebab tu bakteria akan makin ligat lah bila kita kekurangan alio. Maksudnya alio ni sangat penting lah untuk orang kata mulut manusia semua betul. So kalau alio kurang, alio tak ada ni orang kata lagi senang dia nak kena penyakit gigi, penyakit mulut semua. Penyakit mulut. Okey, boleh doktor terangkan ni masa ni sebab-sebab dia. Okey So kita ni sangat bernasib baik lah. Tak pernah merasai kekurangan alio ke ataupun yang paling teruk pun haus je lah. Haus tunggu nak buka puasa. Itu pun time puasa je lah. Bibir rasa kering, mulut rasa kering. So pertama kita kena tahu apa sebab dia lah. So biasanya ada certain ubat yang mengakibatkan kekurangan alio, seperti ubat darah tinggi. Ada ubat darah tinggi yang mengurangkan alio.
Selain tu kalau kononnya kita mengalami depresi kan, depresi dan kita makan ubat antidepresi, itu juga mengakibatkan kekurangan alio. Selain itu ada jenis penyakit juga yang mengakibatkan kekurangan alio seperti Sjögren syndrome. Nama dia dia SJOGEN. Okey, apa tu doktor? Dia penyakit berkaitan dengan kekurangan alio dengan kekurangan secretion, kekurangan secretion lah. So bila kita nampak dari gambar tu, matanya kering, lidahnya kering, kulitnya kering. So ini namanya Sjögren syndrome lah. Tapi kita jaranglah jumpa penyakit macam ni kecuali di hospital. Okey. So selain itu certain penyakit jugalah, kencing manis. Kencing manis pun menyebabkan kekurangan alio dalam mulut lah. Sebab tu kencing manis senang ada nak kena infection, bengkak gusi sebab alionya kurang. Lepas tu kesihatan imunnya pun kurang. Okey. Macam mana kalau kita nak maintain alio tu, adakah kita kena minum air masak yang sekerat yang mungkin ke macam mana doktor? Okey, so bila kita kekurangan alio, memang mulut akan rasa kering lah. Sebab tu untuk penyakit pesakit-pesakit yang tadi tu yang saya cakap, kencing manis ataupun Sjögren syndrome, ataupun ni pesakit kanser yang menjalankan radioterapi dan kemoterapi, apa kita sarankan setiap 10 minit kena basahkan mulut lah. So bila dia basahkan mulut, dia memberi energi yang baru lah. Sebab imagine bila kita puasa kononnya lah, mulut kita kering, so kita rasa lemah. Sebab tu pentingnya alio tu dalam mulut lah, untuk mengurangkan jangkitan dan memberi itulah sinar baru pada mulut lah. Sebab tu penting alio ni lah. Okey, so kepada penonton semua, jangan lupa kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp ataupun drop komen dekat di bawah kita punya live ni. So kita akan sambung kita punya Talk to Happy Dentist selepas iklan ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azwan bin Jamaseri. Kenapa saya datang ke klinik Happy ni? Mula saya cuba je lah, sebab tengok pekerjanya semua Muslim lah. So rawatan yang saya buat adalah bridge. Kenapa saya pilih klinik Happy ni? Sebab mungkin servis dia okey lah, tak macam servis tempat-tempat yang sebelum ni saya pergi. Nasihat saya kepada pesakit lain, jagalah gigi tu baik-baik, sebab itulah gigi seumur hidup sekali tu je. Dan ucapan penghargaan kepada doktor, semoga berjaya lah untuk masa akan datang. Saya dah lama sebenarnya cari klinik gigi yang bagus, dan saya ada search dekat Facebook lah. So banyak recommendation daripada orang untuk suggest saya ke klinik Happy.
Assalamualaikum. Nama saya Puan Mariati daripada Skudai. Dekat sini saya buat rawatan gigi palsu. Kerana sebelum ni saya ada masalah sedikit tentang gigi lah. Okey. Kenapa saya pilih klinik Happy? Sebab saya tengok dekat Facebook dan recommendation daripada orang-orang dalam Facebook tu lah. Jadi saya pun datang untuk cuba. Nampaknya memang betul lah apa yang diorang cakap. Klinik Happy ni layanannya sangat bagus dan perkhidmatan juga sangat berkualiti. Saya suggestkan untuk sesiapa yang ada mempunyai masalah gigi seperti saya, boleh datanglah ke klinik Happy sebab anda pasti akan mendapat layanan yang terbaik dan dapat perkhidmatan yang berkualiti daripada klinik Happy. Terima kasih kepada doktor, terutamanya Dr. Su yang melayan dengan baik dan memberikan perkhidmatan berkualiti. Terima kasih. Okay, so kita kembali semula. Okay, doktor, hari ni berapa pentingnya air liur pada manusia? Okay, kita ada satu gambar yang kita nak. Okay, doktor, cuba doktor terangkan pasal gambar ni. Okay, so bila kita tengok gambar ni, pertama sekali apa yang kita nampak banyak lubang lah. Tenggak tunggul, lepas tu penjagaan gigi pun lemah. Lepas tu bila kita tengok sekeliling, dia banyak juga kemerah-merahan lah. So ni tanda-tanda gigi air liur kurang lah. Okay. So bila air liur kurang, okay, so apa kita buat bila kita komuk? Kita buangkan kotoran-kotoran tu kan secara sedikit demi sedikit. Tapi bila tak ada air liur, makanan tu senang sangkut pada permukaan gigi yang berlekuk-lekuk tu, dia terbenam kat situ. So dia akan mengeluarkan asid yang akan makan pada permukaan gigi. Sebab tu contoh kita tengok pesakit-pesakit yang kekurangan air liur, mungkin sebab penyakit atau perubatan, kita tengok dalam masa setahun saja dia punya tempoh tak ada air liur tu macam-macam boleh jadi. So sebab tu kita jangan lupa kepentingan air liur lah. So saya beritahu kat sini sebagai peringatan sajalah. So kononnya dalam kalangan penonton ke pesakit yang kena pesakit yang kurang air liur ke apa, dan boleh informatif lah, beritahu apa kesan bila kurang air liur, apa yang boleh buat. So penting tu pencegahan lah. Kalau makan ubat dan kita tahu apa kesan sampingan ubat tersebut dan kita boleh ambil tindakan lah. Maksudnya air liur ni boleh kurang sekiranya kita makan ubat yang berlebihan, betul? Dia macam kononnya ada kencing manis kan. Bila ada kencing manis, kita tahu air liur kita kurang dan banyakkan minum air masak. Lepas tu kalau kononnya makan ubat tertentu, ubat darah tinggi ke antidepresan ke, dan kita kena bersedia lah. Kalau kononnya kurang air liur, maknanya kita kena lebihkan kerap jumpa doktor gigi ke, ataupun guna toothpaste yang bersesuaian kalau tak ada air liur, ataupun setiap 10 minit minum air sikit untuk apa, untuk melegakan lah. So maknanya information yang saya beri hari ni maknanya perlu diambil perhatian lah untuk pesakit-pesakit yang terlibat lah. So kononnya tak ada air liur, jangan pula kita tak jaga mulut. Maksudnya kebersihan harian tu kita mesti kena jagalah, doktor. Yes, betul. Okey, kepada anda semua jangan lupa kalau ada sebarang soalan boleh je komen terus di bawah ataupun boleh WhatsApp kita di 0149184425. Okey doktor, apa nasihat yang doktor boleh share pada penonton-penonton kita dekat Dr. Happy Dentist ni berkenaan dengan air liur? Supaya mereka lagi aware, yang kata lagi berjaga-jaga, lagi mengambil berat pasal pentingnya air liur ni. Okey, so pertama sekali air liur tu sangat penting lah dalam menjaga kebersihan mulut. Okey, so kalau kononnya dalam risiko yang tinggi untuk kurang air liur, dan kena ambil tindakan lah. Maknanya kerapkan diri datang ke klinik gigi ataupun guna pencuci mulut. So
benda-benda tu sebenarnya dia kena bagi info dululah. Bila bagi info dan orang tahu, dan orang akan ambil tindakan. So pentingnya kita memberi kesedaran lah tentang pentingnya alio, dan mungkin tiba-tiba satu hari dia rasa alio saya kurang ke apa, betul. dan dia boleh tengoklah, oh ni kekurangan alio ni merupakan masalah yang serius, yang betul, yang perlu saya ambil tindakan. So kalau dah alio kurang, mungkin mereka tahu nak jaga lebih. So benda-benda ni membantu. Sebab tu saya kata prevention is better than cure. Maknanya kita mencegah daripada mengubati. Yes. So So pentingnya pergi check up lah, betul. untuk pergi check up dan dapat info. So at least bila kekurangan alio, bolehlah merujuk pada pihak yang betul. So pada anda semua, kalau ada apa-apa rasa macam tak selesa dekat mulut anda ni, boleh saja datang jumpa doktor mana-mana pun boleh. Dekat klinik Happy pun kita ada jalankan free consultation. Dan kita pun ada 3 orang doktor. Kita ada Dr. Suhana, Dr. Hajar dan juga Dr. Ifan. Jadinya anda boleh pilihlah nak consult dengan doktor mana-mana sekalipun. Yang penting WhatsApp kita di 0149184425 untuk booking appointment anda. So doktor, sepanjang PKP ni kita macam mana prosedur kita kat klinik ni? Okey, so seperti biasalah, bila PKP kita panggil tracking. Yes, tracking. So kalau kononnya diorang nak backtrack, diorang dapat kesan mana kontak rapat semua. Sebab tu sebelum masuk klinik kita akan memastikan kita cek suhu setiap orang. Betul. Okey, so suhu dah lepas, baru kita bagi scan MySejahtera. Okey, dari MySejahtera, dan kita akan melimit pesakit yang boleh masuk dalam klinik. Maknanya setiap tempat duduk kita akan letak label social distance untuk 1 meter. Betul. So kalau kononnya klinik ramai sangat orang, dan kemungkinan kita seorang bagi, saja yang boleh masuk lah. Seorang saja yang boleh masuk lah. Sebab tu pentingnya nak buat appointment lah. So bila dengan buat appointment, kita boleh nampak berapa ramai patient dalam 1 jam. Tapi walk-in tetap diterima. Tapi itulah, bila walk-in kemungkinan untuk masuk atau tak masuk tu ada. So kita tak nak macam tu, lebih baik buat appointment lah. Okey, so bila pesakit dipanggil dalam bilik rawatan, itu pun kita kena jaga SOP. Maknanya kami yang berada dalam bilik tu akan pakai full PPE lah. Ni termasuk cermin mata, face mask, dan baju rawatan lah. Baju rawatan lah, yang kita panggil baju klinikal lah. Okey, so sebelum patient buat apa perawatan, kita akan suruh komo dengan mouthwash yang dapat membunuh bakteria lah. So dia dapat mengurangkan penyebaran aerosol dalam bilik rawatan. So kepada anda semua, jangan risau, klinik kami menjalankan SOP yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang penting anda jaga, kita jaga diri kita lah. Sebab orang lain pun dah tak boleh nak jaga kita, so kita jaga diri kita. Kepada anda semua digalakkan untuk buat appointment. Tapi sekiranya sakit gigi yang kata entah terlalu sakit, boleh saja masuk sekiranya klinik kami tidak penuh lah. Okey, so kepada anda semua saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong promosi cuci gigi kita, scaling and polishing. Terima kasih kepada anda semua yang telah sertai promosi kita. InsyaAllah kalau ada promosi yang lain, kita akan war-warkan lagi. Tapi jangan risau, pada anda yang kata ada perkara, kata tajuk-tajuk yang nak kami doktor-doktor di klinik Pergian ni kupas, ulas lagi lanjut, boleh je drop dekat komen bawah dan kita akan ulas di dalam Talk to Happy Dentist. Jangan malu, jangan segan, boleh je WhatsApp kita ataupun boleh saja hubungi klinik jika anda ada sebarang masalah mengenai gigi. Okey doktor, akhir kata ada doktor nak sampaikan apa-apa? Okeylah, jagalah gigi anda. Jagalah diri anda. Jagalah gigi anda dan alio anda. Okey. So jangan lupa peranan alio sangatlah penting kepada kehidupan seharian manusia. Jika anda tidak jaga, jika alio itu kurang, akan menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan mulut anda. So mencegah lebih baik daripada kita mengubati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء